Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahagian kedua ayatnya yang berbunyi, dalam bahagian ini para malaikat menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka tetap bertasbih, memuji Allah dan mensucikan Allah. Para ulama memberi pandangan bahawa jumlah para malaikat ini terus sangat ramai. Dalam bab Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Isra' yang bermaksud setiap hari di Baitul Ma'mur akan dimasuki seramai 70,000 malaikat, yang apabila malaikat tersebut masuk ke dalamnya dan keluar, maka malaikat ini tidak akan kembali semula kepada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tempat ibadah golongan malaikat yang berada di atas langit, di satu tempat di atas langit, yang mana disitulah Nabi SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim AS pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Perihal berkenaan dengan Baitul Ma'mur ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah At-Tur ayat yang keempat, yang boleh kita rujuk bersama-sama insya-Allah. Setiap malaikat mempunyai tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Justru di dalam ayat ini ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hanya untuk bertasbih, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan hanya untuk memujinya, ada golongan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mensucikannya, ada malaikat yang hanya diperintahkan untuk rukuk, ada malaikat yang hanya diperintahkan untuk sujud semata-mata, malah ada malaikat yang diperintahkan untuk melakukan tugasan-tugasan yang lain. Baiklah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahagian ketiga ayat yang berbunyi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat ini merupakan jawaban balas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas persoalan malaikat berkenaan dengan penciptaan khalifah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang akan berlaku kepada makhluknya. Justru teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita sembunyikan, setiap apa yang kita zahirkan, Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala menjangkaui apa yang tertulis di dalam Lauh Mahfuz, kerana Lauh Mahfuz itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Alhamdulillah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, maka kita dapat simpulkan 4 perkara yang menjadi panduan hidup kita, pengajaran bagi diri kita. Yang pertamanya, jin dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia. Jin juga merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita manusia. Namun apa yang menyedihkan adalah adanya golongan manusia yang berkawan dengan jin ataupun yang menjadikan jin sebagai temannya untuk kepentingan peribadi. Perlu kita sedari, golongan jin dan juga kita, golongan manusia, kedua-duanya akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa taala seandainya kita ingkar, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, walaqad dzarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan neraka jahanam itu kebanyakannya daripada jin dan manusia. Golongan inilah golongan yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berkenaan dengan sifat jin, iaitu yang suka membuat kerosakan, dan yang kedua yang suka menumpahkan darah. Sifat ini secara tidak langsung dimiliki juga oleh golongan manusia yang pada ketika ini kita lihat terjadi di atas muka bumi kita. Berapa ramai manusia yang sentiasa membuat kerosakan, berapa ramai manusia yang sentiasa suka untuk menumpahkan darah manusia lain di atas muka bumi ini. Yang ketiga, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan daripada cahaya, yang tidak pernah ingkar
yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini tidak kita ketahui, golongan ini tidak pernah kita nampak, kerana sifat cahaya itu dari sudut pandangan mata kita tidak nampak. Begitu juga dengan golongan malaikat yang sememangnya tidak akan kita nampak di mata kasar kita. Dan yang keempat, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui apa yang tersirat di dalam hati kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang bakal kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita sembunyikan daripada pandangan manusia lain. Justru teman-teman yang dimuliakan, teman-teman yang disayangi, apabila kita ingin membuat sesuatu kejahatan, maka kita kena ingat Allah itu Al-Basirun. Allah itu sentiasa melihat, Allah itu maha melihat, dan Allah itu Al-Alimun. Allah itu mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa juga yang kita zahirkan. Mudah-mudahan perkongsian kita pada kali ini mendatangkan manfaat buat diri saya dan juga para pendengar sekalian. Sekiranya mempunyai persoalan, penambahbaikan, kritikan, nyatakan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share seandai kata video ini bermanfaat bagi diri tuan-tuan dan juga yang mendengar. Sekian, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk disandarkan ke atas diri saya yang lemah ini, namun hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.